Baik, kita telah membincangkan pengenalan berkenaan dengan faraid. Yang mana kita maklum bahawa ia adalah merupakan satu perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebutkan di dalam Al-Quran dengan jelas siapa yang dapat bahagian itu dan jumlah bahagian itu pun juga telah ditetapkan. Dan ada juga penerangan daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan perkara tersebut. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang kita telah bincangkan, bahawa hukumnya adalah apabila kita melihat kepada bidang muamalat ini, hukum dia tertakluk kepada yang 5. Maknanya boleh jadi hukumnya harus, hukumnya wajib, boleh jadi dalam keadaan wajib. Demikian juga apabila ayat-ayat yang melibatkan munakahat dan sebagainya, dia boleh jadi ada hukum taklifan yang 5 mengikut keadaan dia. Kalau solat fardu ni kita tahulah, apabila turunnya ayat solat fardu itu, maka hukumnya satu saja, tidak ada lain, wajib untuk kita menunaikan solat fardu. Tetapi apabila melibatkan ayat jual beli dan sebagainya, maka dia tertakluk kepada hukum yang 5. Sebab apa? Sebab apa kaedah ada macam tu? Supaya keadaannya mengikut kepada, sebab keadaan manusia ini berbeza. Setiap keluarga, setiap bi'ah, setiap masyarakat itu berbeza dia punya keperluan dia. Kalau sama, dia akan menyebabkan kesukaran lah. Dan saya selalu bagi contoh apa dia? Nak sewa ke nak beli? Kalaulah diwajibkan beli itu, habislah kita. Kita baru nak kerja, rumah kena beli. Kita baru nak kerja, kereta kena beli. Jadi kalau diwajibkan beli, wa ahallallahu al-bai', dalam suruhan Allah menghalalkan jual beli itu, takkanlah nak diwajibkan jual beli itu. Jadi sudah pastilah ada keadaan-keadaannya, hukum asalnya adalah harus. Jadi kat situ kita boleh pilih lah. Contohnya kita nak sewa ke ataupun kita nak beli. Nak wasiat ke ataupun nak hibah ataupun nak faraid. Kita boleh pilih dekat situ, ya, apabila hukum yang asalnya adalah harus. Walau bagaimanapun dia boleh bertukar menjadi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun kita perlu tahu jugalah bagaimana perubahan hukum itu kepada wajib. Misalnya dalam bab faraid, hukum yang asalnya apabila si mati itu masih hidup, hukumnya harus. Tak menjadi kepada kita kewajipan untuk mesti kita nak last kali harta yang kita tinggalkan itu mesti dengan faraid. Tidak diwajibkan. Tetapi ia hanyalah hukumnya apa? Mubah, iaitu harus. Jadi pada waktu itulah, kalau kita dan semasa hidup ini, kita tengoklah kesesuaian kita itu, keadaan keluarga kita tu, kita nak pergi hak mana. Jadi ada pilihan itu, maka kita pilihlah yang mana paling afdal, iaitu paling bawa maslahah kepada harta kita yang kita nak tinggalkan selepas itu. Kalau kita boleh buat expectation yang harta kita itu ada menyebabkan keluarga kita bergaduh, maka kita tengok balik sama ada hal tersebut bawa pergaduhan ke ataupun tidak. Jadi semuanya itu adalah apa dia? Mengikut apa yang kita uruskan dalam kehidupan dunia kita itu. Dalam urusan ibadah tak apalah. Urusan ibadah ini format dia daripada
Nabi SAW dibangkitkan sampailah hari kiamat, macam itulah ritual. Kita tak boleh nak tukuk tambah. Sebab apa? Sebab kita beribadah berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Jadi itu jelaslah berkenaan dengan bab ibadat tak ada tukuk tambah. Sebab kita pun tak boleh nak fikir apakah sebab rahsia yang Allah tetapkan mesti begini kita buat ibadat tersebut. Ibadat puasa, tiba-tiba kita kena tak boleh buat benda yang harus. Kita pun pening juga ni, benda tu harus tapi tak boleh buat. Apa dia? Makan. Benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak buat. Ketika apa? Puasa tak boleh nak makan. Jadi kita pun tak tahu adalah rahsianya itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang tidak beriman, dia akan mempersoalkanlah kenapa puasa ni boleh menjejaskan tenaga, boleh menjejaskan fokus kerja dan sebagainya. Jadi itu yang berkaitan dengan ibadat ini tak boleh kita ubah dah. Baik, namun had urusan dunia ini tadi, had itulah bila ulama menetapkan hukum taklifan yang 5 itu. Tetapi dalam bab faraid ini, walaupun dalam hukum yang asalnya adalah mubah, tetapi apabila si mati itu meninggal dan meninggalkan hartanya tanpa dia cakap apa-apa pun berkenaan dengan harta dia. Dia tak kata hibah. Dia tak wasiatkan pun. Dia tak dermakan pun. Jadi dia tak kata apa-apa pun pada harta dia, maka pada ketika itulah daripada hukum yang mubah itu tadi bertukar menjadi apa? Wajib. Bertukar menjadi wajib. Macam contoh jual beli tadi juga, hukum dia mubah. Kita nak beli tu boleh, kita nak beli hak ni boleh, ikut apa yang kemaslahatan diri kita lah. Tetapi ada ketika mana diharamkan jual beli tersebut. Contohnya apa? Senjata. Kan jual beli senjata ni macam mana? Kan kalau ulama fiqh tu dia bahas kan, jual beli senjata. Jual beli senjata tu haruslah. Tetapi boleh jadi haram disebabkan apa? Jual kepada orang yang tak sepatutnya. Jual anggur. Anggur ni makanan yang diharuskan. Kita boleh beli dekat pasar kan. Kedai buah kita beli, dekat mana-mana kita beli. Tetapi boleh jadi haram disebabkan apa? Disebabkan sekiranya kita menjual anggur tersebut kepada orang yang nak buat arak. Jadi perubahan hukum itu jelas. Jadi sama juga dengan faraid ini tadi, bab pusaka ini tadi, harus mubah pada asal. Tak menjadi kewajipan pun kita untuk pilih pusaka itu sebagai pembahagian harta selepas mati. Tetapi apabila kita meninggal dan kita tak ada pun nak uruskan ketika hidup, maka menjadi kewajipan untuk diuruskan secara faraid. Perubahan hukum itu adalah daripada hukum mubah tadi kepada hukum yang wajib tadi. Kepada hukum yang wajib. Baik. Jadi apabila hukum itu wajib, maka hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang boleh memberikan apa yang hak si mati ni tadi. Mati bila dah meninggal, orang yang telah meninggal, dia tak boleh nak kata apalah. Bila mati itu, dia tak boleh kata apa-apalah pada harta dia. Dan perkara tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal tersebut, automatik. Sebagaimana yang kita telah bincangkan, bila faraid itu berlaku, maka transaction
duit ataupun harta si mati itu automatically akan menjadi kepada hak waris. Tanpa ada perlu dengan apa-apa pun proses. Kalau kita nak jual beli tadi, kita mungkin ada proses dia. Proses dia apa? Kena ijab dan qabul, kena ada barang, pemindahan barang, kita bayar duit orang tu bagi barang. Jelas proses tersebut. Kena ada hibah pula. Hibah pula ada ijab dan qabul. Kita nak serahkan harta ini kepada siapa dan dia terima ke tidak. Ada ijab dan qabul. Tetapi dalam bab faraid ini tak ada. Automatically sekiranya si mati itu meninggal, maka hartanya itu akan berpindah milik. Tanpa melakukan proses apa pun akan menjadi hak si ahli warisnya. Jadi sekiranya ada orang yang diamanahkan untuk jaga harta si mati ni tadi, tak kiralah siapa. Mungkin isteri dia, mungkin abang yang sulung, mungkin ada di kalangan ahli keluarga. Dan mereka ini tidak menjalankan amanah yang sepatutnya harta ini menjadi kepada hak waris, tetapi ditahan dengan pelbagai alasan lah. Kan, kalau orang kita ni alasan ni macam-macam lah. Kan, dengar apa? Kubu merah lagi, proses banyak lagi, susah nak pecahkan, susah nak jual, susah nak bahagi. Jadi menyebabkan hal itu ada, kalaulah ahli keluarga ataupun ahli waris, di kalangan ahli waris tak redha dengan penggunaan harta dia tadi, menyebabkan orang yang tidak menguruskan itu boleh memakan harta yang haram. Boleh memakan harta yang haram. Sebab tadi sepatutnya orang lain punya harta tersebut yang mana perlu digunakan dengan meminta izin. Tetapi dia tak minta izin dan ahli waris yang lain ada seorang dua tak redha. Maka menyebabkan orang yang dapat hasil daripada harta waris yang lain itu haram lah. Kan, ada kita dengar macam-macam lah cerita. Bila ada suami yang telah menceraikan isteri yang pertama dia, dan isteri yang pertama tu meninggalkan anak, 4 orang anak. Apabila meninggal, dia berkahwin yang bukan meninggal, ceraikan isteri yang pertama, ada isteri yang kedua dan meninggalkan juga anak. Dan namanya itu, rumah itu adalah hak suami. Cumanya suami ini ihsan memberikan isteri itu duduk dekat jaga rumah tu. Dan tak lama kemudian isteri ini dapatlah rumah yang baru, dan rumah suami tadi dia berikan sewa. Dan akhir sekali suami itu meninggal tanpa menyerahkan rumah itu tadi kepada isteri yang pertama tadi. Jadi bila meninggalnya si mati ni tadi, suami yang bekas suami ni tadi, dia tak berikan pun kepada anak si isteri yang kedua. Sedangkan anak yang isteri yang kedua adalah ahli waris. Kalau dalam fikiraan formula untuk fikiraan ahli waris itu, isteri yang pertama, isteri yang kedua, jika ada anak, dikira sekali jumlah semua ahli-ahli waris itu menjadi ahli waris lah. Ya, anak daripada isteri yang kedua tu tadi. Tapi isteri yang pertama ni tak mau hasil daripada rumah tu tadi, tak bagi kepada waris yang ditetapkan tu. Maka apakah hukum dia?
jelaslah dekat sini bahawa sekiranya ahli waris yang lain tak redha, menyebabkan hak ni makan harta yang haram. Dekat sini banyak di kalangan masyarakat kita ni, dia ambil mudah perkara tersebut. Dia mengambil mudah perkara yang melibatkan hak orang lain ni. Kadang-kadang ada orang ni dia kata tak apalah, ini harta ayah dia. Jadi dia pun buat dek lah. Kalau ada kebun, ada sawah, dia ambil hasil dia seorang. Sedangkan dia perlu bahagikan. Tetapi dia makan seorang berapa lama? 5 tahun, 6 tahun. Orang lain senyap lah. Kemungkinan disebabkan abang sulung malah nak berkelahi. Namun hal itu menyebabkan sekiranya adik-beradik hak lain tak redha, akan menyebabkan abang ni makan harta yang haram. Sebab dia tak perlu proses pun. Kadang-kadang ada orang faham bahawa pindah milik itu berlaku macam mana? Dengan proses tukar nama. Proses pembahagian. Nak tunggulah. Nak tunggu lawyer, nak tunggu peguam, nak tunggu pergi dulu mahkamah pusaka. Bila dah dapat tukar nama, hak itulah baru diagihkan. Dan ia bukanlah begitu yang mana dia akan bertukar milik itu secara on the spot selepas meninggal. Selepas meninggal tanpa ada proses. Jadi bayangkanlah kalau kematian itu berlapis. Kematian itu berlapis yang menyebabkan sekiranya hal tersebut berlaku berapa generasi yang kita mengambil haknya tanpa izin yang betul. Mungkin dia nak, tetapi dia pun tak mahu bergaduh, ataupun apa-apalah yang dia tak sedar. Kan ada kes yang sorok waris. Yang dia tahu, dia tak tahu yang ibu bapa dia ni meninggalkan harta sejenis sebahagian hartanya itu tidak diketahui oleh waris ni tadi. Jadi apabila pergi ke pejabat pusaka, dia katalah hak ni waris ni duduk jauh, ataupun dia tak bagi pun nama waris ni. Maka pembahagian itu tidaklah lengkap. Tidak lengkap. Jadi ketika itulah si waris ini tadi yang ada sebahagiannya ditinggalkan. Yang dia pun tak tahu sampai ke sudah ada peninggalan daripada harta bapa dia tadi. Dan itu yang kita perlu berhati-hati apabila melibatkan harta ini. Sebagaimana yang Nabi sebut, sesiapa yang tumbuh daging, tubuh badannya daripada harta yang haram, maka nerakalah yang lebih aula. Jadi nak menyatakan bahawa itu adalah suatu dosa yang besar lah. Suatu dosa yang besar. Baik. Apabila si mati itu meninggal, apa proses selepas dia? Kita dah tahu dah tadi prosesnya. Harta tersebut adalah milik kepada ahli waris. Milik kepada ahli waris. Kalau ada hasil daripada hasil lah daripada peninggalan si mati itu tadi, perlu dibahagikan. Perlu dibahagikan di kalangan ahli waris. Sebab itu pengiraan faraid ini penting. Terutamanya siapa yang diamanahkan untuk jaga harta si mati. Apabila si mati meninggalkan KWSP, meninggalkan wang tabung haji, yang mana akaun-akaun ini memerlukan penama.
Dan penama tersebut bukanlah dimaksudkan penama tu diberikan ataupun dihadiahkan kepada si penama. Tetapi si penama ini adalah apa dia? Iaitu yang diberikan amanah. Yang diberikan amanah untuk senang dia keluarkan duit dia. Dia keluarkan, adalah, nak mudah cerita, bila tabung haji ke, bank ke dan sebagainya, dia tak tahu siapa yang waris si mati ni. Akaun ini, pemegang akaun ni dia tak tahu siapa. Jadi bila dia tak tahu siapa, dia kena ada penama yang dia kena letak. Bila dia letak penama tu, jadi dia tahu yang kalau jadi apa-apa kepada pemegang akaun ini, dia tahu pada siapa yang dia percaya. Sebab penama ni diberikan untuk dijadikan orang kepercayaan lah. Tetapi kita dalam Islam ini, apabila si mati itu meninggalkan harta, si penama ini adalah dia yang diberikan amanah. Yang diberikan amanah. Jadi bukanlah harta itu hak dia, tetapi dia perlu bahagikan mengikut ahli waris. Jadi sebab itu ilmu berkenaan dengan faraid ini perlu diketahui lah. Sebab amanah dia besar. Amanah yang dipegang besar. Melibatkan harta orang lain. Walaupun melibatkan harta tu mak ataupun ayah dia yang punya. Baik, kita masuk kepada topik berkenaan dengan kewajipan berkaitan dengan harta faraid. Kewajipan berkaitan dengan harta faraid. Jadi apabila sebelum nak melakukan pembahagian, maka hak si mati itu perlu diutamakan. Perlu diutamakan sehinggalah selesai hak dia. Sebab apa yang tak lepas daripada hak dia tu, kita susahlah kita nak orang lain nak selesaikan. Maka sudah pastilah dia sendiri yang perlu selesaikan sekiranya dia ada yang tak tertunai ketika dia hidup. Jadi apa dia? Yang pertama, menyelesaikan hutang si mati yang berkaitan dengan barangan yang menjadi harta pusaka, seperti gadaian. Jadi kalau sekiranya tak kiralah si mati ni ada hutang apa pun. Hutang dia dengan orang lain, dengan individu yang lain, maka duitnya itu tadi sebelum diserahkan kepada ahli waris, ada hak dia untuk dia bayar. Iaitu apa dia? Hutang dia tadilah. Sekiranya ada hutang dia dengan individu yang lain, hutang dia dengan institusi yang lain. Tapi kalau kita biasa kalau dah beli rumah misalnya, kita ada insurans yang coverkan kita punya rumah tu. Jadi kalau meninggal, tak perlulah nak bayar. Apa dia nama dia? MR? Lupa dah. Yang kita sign bila kita nak beli rumah tu, kita kena bayar lah insurans hak tu. Jadi bila rumah ni, bila kita meninggal, tak adalah ahli waris yang ataupun isteri yang kita tinggalkan tu membayar rumah tu. Tetapi dia dah dibayarkan oleh insurans tu. Jadi kalau dia ada hutang-hutang yang lain, yang itulah yang perlu bayar. Jadi bukanlah jumlah secara totalnya itu hak faraid, tetapi kena tolak sikit. Tolak sikit hak hutang dia. Apa sahajalah hutang yang dia kena bayar, yang perlu dia bayar. Sebab tu kalau kita semayang jenazah kan, semayang jenazah kita akan announce siapa yang bila qaryah ni senanglah. Kalau dulu tu uruf dia macam mana? Yalah kita ni orang dulu ni dia tak adalah berpindah randah sangat hidup dia. Jadi dia kenal kan,
yang dia hidup daripada muda sampai ke tua, dia kenal dengan orang yang di sekeliling dia tu. Jadi bila ditanya adakah hutang si mati ni tadi, jadi kalau ada orang mengaku, maka dia boleh jumpalah dengan waris si mati ni tadi. Tapi kalau kita ni ya, ada sebahagian yang dah berpindah randah ni, susah sikit lah. Melainkan kita kena maklum ataupun wallahu ta'ala alam, macam mana mungkin kena siapa yang dia berhutang tu kena jumpa, kena maklum pada pewaris dia. Kalau tidak, tak tahu. Tak tahu siapa yang si mati ni berhutang. Harta yang telah wajib dikeluarkan zakat perlu didahulukan kerana si mati berhutang dengan zakat. Demikian juga sekiranya berhutang dengan orang lain kena hutang dia perlu dibayar. Demikian juga apabila harta dia tu dikenakan zakat. Apabila dikenakan zakat, misalnya zakat harta, sekiranya hartanya itu melebihi daripada nisab, lebih daripada nisab 85 gram emas, nilai emas, lebih daripada tu, maka duit yang dia simpan itu perlu dibayar zakat, ditolak dengan zakat sekiranya cukup haul dan nisab. Jadi apabila dia dapat, maka perlu juga bayar zakat, wajib ditolak dengan zakat daripada jumlah harta si mati ni tadi. Oleh itu, ia perlu diutamakan daripada persiapan dan perkafanan jenazah. Jadi itu dia punya autoriti dia. Ya, apabila melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak dengan manusia itu tadi, maka dia perlu langsaikan. Dan yang kedua iaitu menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah. Jadi urusan jenazah ni khairat, wang khairat kematian tu adalah membantu untuk menguruskan jenazah ni tadi. Tetapi kalau dia tak masuk, dia tak letak bayar dekat situ, jadi menyebabkan dia perlu membayarlah dia punya urusan kematian tu. Waris dia perlu membayar. Tapi sekarang ni banyaklah skim-skim untuk menguruskan dari sudut hal nak menguruskan si mati tu. Sebab kalau kubur tu ialah dah ada tanah wakaf, dan kalau di Perlis ni dialu-alukan juga kalau orang luar nak meninggal di Perlis. Dan sebab apa? Terlalu banyak tanah wakaf untuk kubur. Kalau kat tempat lain tu dah berlapis-lapis dah. Kalau di Pening ada tiga lapis dah. Tanam bawah, lepas tu buat tingkat. Sebab tak cukup tanah. Lepas tu layer yang kedua. Tak cukup lagi layer yang ketiga. Dah berapa layer lah untuk tanam mayat. Tapi kita di Perlis ni banyak. Jadi bagi tahulah, kalau siapa-siapa yang nak mudah untuk urusan ke bumi ni, di Perlis ni banyak tempat untuk ditanam. Jadi untuk urusan jenazah, bayar dengan menggunakan wang si mati ni. Tapi janganlah, kalau ada orang, kita di Perlis ni tak ada lah kot. Apabila adanya berapa malam tu, sebab nak memberi makan kepada orang yang membacakan tahlil ataupun apa-apalah, mendoakan si mati ini, maka si keluarga si mati itu perlu menyediakan makanan. Dan makanan tu mahal lah. Kalau setiap malam tu dah
300, 400 sampai ada 3 malam. Kalau dulu lagi teruk kan. Sampai berapa malam? 100 malam pun dah. Jadi orang masjid ni dia seronok lah. Kan? Tunggu siapa nak meninggal. Jadi boleh dapat makan free. Namun hal tersebut dia berlawanan dengan syariat, berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Sebab apa Nabi suruh orang yang datang tu yang sediakan makanan. Ni orang yang datang tu sediakan makanan, bukan keluarga si mati tu. Kan bila ahli Ja'far meninggal, maka Nabi suruh untuk siapa yang menziarahi keluarga Ja'far itu untuk berikan, sediakan makanan. Baru ni Tok Wan saya meninggal sebelum puasa, sebelum Ramadan, di Ipoh. Dan di Ipoh tu ada masjid dia yang dikhaskan untuk sediakan jamuan untuk keluarga si mati ni tadi. Bila si mati ni tadi, keluarga dia tak dan nak masak dan sebagainya. Jadi masjid ni dia hantar makan. Dia hantar makanan kepada keluarga si mati. Hantarlah nasi tomato, apa-apa yang ni dihantar kepada tu. Dan itu adalah bertepatan lah dengan sunnah Nabi SAW. Kat sini ada. Baik, yang seterusnya iaitu berkenaan dengan kewajipan harta faraid ini, melaksanakan wasiat terhadap 1/3 harta. Jadi apabila si mati itu dia ada wasiatkan harta dia. Dan wasiat ni kita telah bincangkan secara panjang lebar. Wasiat ini tidak boleh berikan kepada ahli waris. Wasiat ini tidak boleh diberikan pada ahli waris. La wasiyata liwaris. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Jadi siapa yang berikan wasiat kepada ahli waris tak sah. Tidak sah. Dan dia merangkumi 1/3 harta si mati. Jadi kiralah, contoh kalau 100,000 tu, contoh 100,000, maka hanya 300,000 lebih saja yang boleh diwasiatkan. Pada siapa yang dia nak wasiatkan? Kepada bukan ahli waris. Sebab ahli waris ini ada haknya pada bahagian faraid. Itu dari sudut wasiat lah. Dari sudut wasiat. Dan dia punya tu 1/3. Kalau lebih daripada 1/3, boleh tak sekiranya ahli waris itu setuju? Sekiranya ahli waris itu setuju untuk lebih daripada 1/3, boleh. Ataupun boleh tak diberikan wasiat kepada ahli keluarga, ahli waris? Boleh. Sekiranya sama juga dalam keadaan tadi, diizinkan oleh ahli waris. Maknanya, contohnya ahli waris di kalangan anak dia, siapa? Ataupun di kalangan keluarga dia, isteri dia. Jadi dia nak kata, harta dia nak wasiatkan 1/3 kepada isteri dia. Hak ahli waris yang lain, izinkan tak? Izin. Sekiranya izin, bolehlah. Tetapi kalau ahli waris ni tak setuju, tak boleh. Kalau tak setuju, maka dia kena tolak baliklah. Yang lebih tu tadi, maka cukup dengan kadar 1/3 sahaja. Sebab apa? Sebab itu yang ditentukan oleh syariat berkenaan dengan wasiat.
Jadi itu berkenaan dengan wasiat. Dan yang kelima, membahagi harta pusaka. Barulah bila dah ditunaikan hutang dia, bila dah dikebumikan, bila dah tunaikan sekiranya tadi ada tinggal wasiat, ada tinggal hibah. Misalnya kalau si mati ni ada hibah, maka tolak dengan hibah. Dan kemudian lepas tu tolak pula dengan harta sepencarian. Harta sepencarian. Harta sepencarian ini diiktiraf hukum dia. Berdasarkan ijtihad oleh para ulama tempatan. Boleh untuk si isteri itu menuntut harta sepencarian. Berapa? Ikut apa yang dipersetujui lah oleh keluarga tu tadi. Sekiranya 1/2 isteri nak tuntut. Tetapi kalau tak ada siapa pun setuju. Dan ahli waris ni tak setuju kalau isteri ni ambil 1/2. Contoh kalau mak mertua tak setuju. Ambil banyak sangat 1/2 sampai 1/2. Banyak sangat ambil tu. Jadi ibu mertua ni kata ini sudah lebih. Jadi dia pun hire peguam. Hire peguam untuk mempertikaikan hak harta sepencarian isteri ni tadi. Jadi bila mahkamah yang tentukan, ikutlah. Kalau mahkamah tentukan 1/3, 1/3 lah. Kalau dia menentukan lebih daripada itu, maka mahkamah yang akan tetapkan. Itu sekiranya ada pertikaian. Kalau tak ada pertikaian, isteri itu boleh untuk tuntut dia punya harta sepencarian mengikut apa yang dibincangkan sesama ahli waris. Kalau dia setuju, okey lah. Tetapi ada di kalangan tak setuju, had tu kena ditetapkan oleh mahkamah. Jadi apa lagi? Itu yang ditolak lah berkaitan dengan harta si mati ni tadi. Dan kemudian barulah membagi harta pusaka itu. Barulah harta si peninggalannya itu akan terus diambil ataupun dibahagikan. Sebab dia adalah hak kepada ahli waris. Dia hak kepada ahli waris tanpa ada proses apa pun yang perlu dijalankan. Tak perlu nak akad ke, tak perlu nak isi borang, tak perlu nak apa-apalah. Tidak perlu disebabkan itu adalah hak kepada ahli waris. Dan ia dibahagikan kepada para pewaris mengikut bahagian masing-masing. Kalau perkiraan tu nanti di ujung-ujung lah. InsyaAllah yang kita akan saya bawa laptop ke apa ke, ada jadual, kita tengok berapa kes. Kalau si mati meninggalkan anak perempuan, meninggalkan anak perempuan seorang. So, berapa yang bila ada anak perempuan ni, dia tak ada tapih tu, tak ada lah. Dia akan turun kepada adik-beradik dia yang lain. Ataupun saudara terdekat yang lain. Sekiranya si mati tu adik-beradik. Namun sekiranya dia ada anak lelaki walaupun seorang, dan anak lelaki ini adalah asabah. Maknanya anak lelaki ini yang kalau contohnya isteri, dia dapat hak dia 1/8, dia kalau dia ada ibu dan ayah 1/6, dan dia ada anak lelaki itu hak baki semua anak dia. Hak baki tadi semua kepada anak lelaki dia. Namun yang menjadi banyak yang dalam masyarakat kita ni, apa dia? Sekiranya adik-beradik itu dia menghasut salah seorang daripada ahli waris. Contohnya mak si mati lah. Kan mak si mati. Ya, kalau baru-baru ni kita pun masyhur dengan cerita apa?
ada di kalangan ahli politik yang meninggalkan bilion. Berapa bilion? Tapi bilion lah kan, dia tinggalkan bilion lah. Yang mak kepada si mati ni dah tak larat berjalan dah. Tapi sampai sekarang ni tak berkesudahan dia punya kes dia. Sedangkan yalah, nak bahagi 1 bilion ni bukan kerja yang senang lah. Kalau 100,000 kan, 50,000. Kalau rumah aset kita yang aset yang kita ada ni pun ada 1-2 tanah, rumah dan sebagainya tu pun bergaduh di kalangan ahli waris, apatah lagi kalau bilion nilai dia. Lebih berapa? 1,000 juta. 1,000 juta. Kan lebih daripada juta. Pada bilion nak bahagi tu lagi sakan lah. Maka menyebabkan siapa dicucuk oleh siapa? Adik-beradik lah. Walaupun dia tak ada pun dalam carta tu. Kan dalam carta ahli waris tak ada. Tetapi akan ada yang cucuk lah. Siapa? Terutamanya adik-beradik. Walaupun dia ada anak lelaki, patutnya dah baki tu semua hak dia. 1/6 hak si mak ni tadi. Dan mak ni tadi pun sebab kita ni nak pecahkan harta ni dia susah. Kan contohnya kita ada kebun. Kebun kita tu adalah 2-3 relung. Nak dibahagi dengan berapa orang? Dengan 5 orang contohnya ahli waris. Kalau 5 orang nak bahagi, jadi tinggal berapa pula lah tanah tu tadi. Yang ni kata nak jual juga. Tanah hasil-hasil ni tak mau. Dia kata contohnya padi ni harga dia, hasil dia tak mahal. Baik dia jual, orang buat rumah, buat bangunan ke, buat apa ke, jual kepada pemaju ni. Dan dia pun bukannya duduk sini. Contohlah kan. Dia bukannya duduk di Perlis. Jadi dia kata beradik yang lain, jual. Yang seorang ni tak maulah. Seorang ni nakkan hasil tu. Kita pun sekarang ni kekurangan makanan. Kan? Ni pun tak lama lagi harga makanan akan naik. Apa punca? Wallahu ta'ala a'lam. Banyak makanan yang dah naik harga. Terutama siapa yang berniaga tu tahulah kan bagaimana meningkatnya harga barang. Jadi ada yang tak setuju, kata macam ni, kata macam tu. Dah tak sudah sampai sudah tak sudah had tu. Ini yang melibatkan bilion ni lagi lah. Sebab tu rasanya ahli politik tu dah meninggal lama lah. Tetapi dia punya cerita tu tak habis lagi. Dia punya cerita tu tak habis lagi sampai sekarang. Baik. Jadi kita cukup sekadar tu saja perbincangan kita, iaitu berkenaan dengan proses selepas kematian, maka itulah yang perlu ditolak daripada harta si mati. Dan insya-Allah sekiranya dipanjangkan umur, kita masuk kepada syarat-syarat pewarisan faraid. Syarat-syarat pewarisan faraid. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita sambung lepas isyak, sambung lepas azan. Sambung lepas azan. Allah. Allah.
Ya. 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 Allah. Allah. La ilaha illallah. Ya. Baik, apa dia? Bunga. Hmm. Baik. Sekiranya kalau misal dia ada hutang dan hutang tu ada bunga, ada bunga interest dan bertambah lah kan. Tak bayar bulan ni bertambah. Dan tambahan itu lah dari satu sudut yang lain, bunga itu adalah riba lah. Bunga tu adalah riba. Jadi riba ini benda yang perkara yang diharamkan lah. Itu yang kita maklum. Namun apabila melibatkan harta si mati, kita nak bayar hutang dia. Dan hutang dia tu berkaitan dengan bunga tu tadilah. Sebab apa dia dah janji dengan pihak yang dia berhutang tu. Dia kena tanggung lah. Dia kena tanggung apa yang telah dia buat. Sebab kalau dia dia berhutang itu, pihak yang berhutang tu dia akan cari siapa? Dia akan cari keluarga dia lah. Dia akan cari keluarga dia untuk dia bayar. Sebab dia dah berjanji macam tu. Jadi hutang dia termasuk bunga tu sekali. Maka harta si mati itu perlu dibayar semua sekali. Dan apa dia punya itu kewajipan dia lah. Kan, kewajipan dia adalah membayar apa segala berkaitan dengan hutang dia tu menggunakan harta si mati tu. Kalau sekiranya hal tersebut membawa kepada dosa dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab siapa? Tanggungjawab si mati itulah. Sebab tu harta dia tu Allah akan tanya kan, ke mana dia belanjakan, ke mana dia dapat dan sebagainya tu. Itu yang menjadi sebab urusan tu ketika dia hidup. Kan, ketika dia hidup. Jadi apabila dia meninggal, apa sahaja yang berkaitan dengan hutang dia, bunga yang dia janjikan, maka hak itulah. Kecuali kalau sekiranya si pewaris tu dengan rela untuk membayarkan kepada hutang si mati dia tadi. Dan apa dia menebus balik. Maknanya melakukan sedekah. Bila kita ni buat perkara yang haram itu, duit yang ialah kita dapat ataupun kita transaksinya dengan perkara yang haram, kita perlu tebusnya dengan apa? Dengan melakukan kebajikan.
duit dengan kebajikan lah. Dan dengan taubat nasuha jugalah. Jadi apa yang waris ni boleh buat? Apa dia? Dengan mendermakan apa yang bunga tu tadi untuk si mati tu tadi. Supaya boleh menebus kesalahan tu tadi. Supaya boleh menebus kesalahan tu. Sebab kita tahu bila dia membayar dengan harta si mati. Sebab hutang dia tu adalah hak. Kan sebelum nak jadi kepada hak waris tadi, dia kena apa? Tolak dulu. So harta dia lah. Bahagian dia. Kalau dia ada benda yang tak elok dia buat, itu hak bahagian dia. Jadi macam mana nak tebus? Jadi waris ni lah. Ada kesedaran. Dia menyedekahkan hartanya itu kepada charity. Kepada pusat-pusat kebajikan. Namun, dalam hal tersebut, tidak boleh untuk kita nak tebus tu dengan harta waris tu tadi. Dengan harta yang telah difaraidkan. Itu menjadi apa? Kerelaan waris ni tadi. Sebab tu meninggalkan waris yang soleh itu, keluarga yang soleh itu adalah satu bentuk saham lah kepada kita. Meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan keluarga yang soleh, yang bila dia mendoakan kita tu, dia menambahkan pahala kebaikan kita apabila kita dah meninggal dunia. Dan wayudhibnas sayyi'at, kan, dia akan menghilangkan dosa. Jadi itu tak boleh kita ambil daripada, kalau kita nak tebus tu tak boleh ambil daripada harta si mati tu, sebab dia dah menjadi hak siapa? Hak pewaris. Kalau kita nak tebus, kan banyak sangat ni, kan terlibat dengan transaksi yang haram ni. Jadi kita nak tebus macam mana? Dengan kerelaan semua ahli waris lah, kalau kita nak menggunakan harta faraid tu. Kalau kita nak menggunakan harta faraid itu. Sebab jumlah yang ditolak hanya hutang sahaja. Apa sahaja yang selepas itu adalah tertakluk kepada pusaka.